Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan masuk pula bab baru iaitu bab 5 tenaga. Okey, jadi minggu lalu kita dah belajarkan tentang bab 4. Jadi hari ini kita sudah habiskan bab 4. Jadi kita akan masuk pula bab 5 iaitu bab tentang tenaga. Jadi mula-mula kita akan tengok dulu apa itu tenaga. Okey, bab ini adalah tentang tenaga. Jadi kita tengok dulu apa itu tenaga. Jadi tenaga ialah kebolehan untuk membuat kerja. Maksudnya kamu boleh buat sesuatu bila kamu ada tenaga. Kalau kamu tidak tenaga, macam mana buat kerja kan? Okey, kamu pun akan rasa penat. Malaslah buat kerja gitu kan. Jadi tenaga. Tenaga adalah kebolehan untuk membuat kerja. Okey, jadi contohnya kerja macam membuat kerja rumah ke, bersenam, okey, menilai baju, so itu adalah kerja. Jadi kita ataupun manusia ni perlukan tenaga. Kita perlukan tenaga untuk membuat aktiviti harian seperti berjalan, bekerja, ibu ayah gitu kan, bersukan. Contohnya macam kalau bukan harian pun kadang kalau kamu ada PJK kan, okey. Jadi murid-murid macam mana mahu bersukan kalau tiada tenaga, kan? Macam mana ibu ayah mau kerja kalau tiada tenaga? Macam mana kita mau berjalan kalau kita tidak tenaga? Kalau kita tidak tenaga, kita baring je, kita duduk je kan? Sebab kita penat, tiada tenaga. Okey, jadi itulah tenaga. Tenaga adalah kebolehan untuk membuat kerja. Okey, jadi benda hidup, benda hidup dia perlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup seperti bernafas, kerja dan bertumbuh. So, benda hidup ni adalah apa-apa sahaja benda yang hidup. Contohnya macam tumbuhan, contohnya macam haiwan, manusia. Okey, jadi mereka ataupun kita perlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup. So, kita bernafas, kita perlukan tenaga. Jadi, kita bergerak, kita perlukan tenaga juga, dan bertumbuh. So bertumbuh ni untuk manusia contohnya mereka makin membesar. Contohnya baby. Okay? Baby jadi budak kecil. Jadi belajar tingkatan. Okay? Jadi itulah maksudnya membesar. Kalau untuk tumbuh-tumbuhan ataupun untuk haiwan, mereka akan bertumbuh. Okay? Jadi haiwan contohnya kalau kucing, kalau contohnya kucing lompat sana lompat sini, mereka perlukan tenaga. Mereka perlukan tenaga untuk bergerak. Okey. So untuk benda yang bukan hidup, untuk benda yang bukan hidup juga mereka perlukan tenaga untuk berfungsi seperti bergerak, berpusing dan sebagainya. Jadi benda bukan hidup, contohnya macam kipas, diperlukan tenaga untuk bergerak dan berpusing. Tenaga dalam bentuk apa? So mungkin kita ada kipas yang perlukan bateri. So bateri lah tenaga dia. So diorang boleh bergerak, diorang boleh berpusing walaupun mereka tidak hidup. Walaupun mereka bukan benda hidup yang berjalan, ada paru-paru, ada hidung, ada mulut, tidak. So contoh yang bergerak dan berpusing adalah contohnya macam kipas. Sini kita ada beberapa sumber tenaga yang pelajar perlu hafal, pelajar perlu faham dan pelajar perlu tahu. Jadi kita ada beberapa sumber tenaga. So kita tengok, kita ada matahari, kita ada angin, kita ada makanan. Maksudnya makanan ni macam manusia lah. So maksudnya manusia perlukan tenaga. Macam mana kita buat tenaga? Kita perlulah makan. Kan? Kamu pernah tengok iklan Milo tu kan? Dia cakap makan minum Milo, jadilah lebih bertenaga. Jadi macam tu lah manusia ataupun apa-apalah haiwan yang lain, mereka perlukan makanan untuk ada tenaga. Jadi kita tengok pula ombak, air, bahan aktif fosil, bateri, nuklir dan baja jisim. Jadi makanan tu macam haiwan, macam manusia, kita perlukan makanan. Nasi, ayam, semua tu baru kita ada tenaga.
termino lagi tenaga macam ni iklan. Okay, jadi kita tengok sini. Okay, cikgu akan terangkan satu persatu. Okay, satu persatu ni sumber tenaga kecuali makanan lah. So cikgu akan terangkan 4, and then cikgu akan sambung dengan video yang seterusnya untuk lagi 4 sumber tenaga. Okay, jadi kita tengok dulu sumber tenaga yang pertama, iaitu matahari. Okay, sumber tenaga matahari. So, matahari ni diberikan tenaga haba dan tenaga cahaya. Apa maksud haba ni? Maksudnya matahari ni beri kita kepanasan. Okay, bagi kita panas, badan kita suam-suam. Dan juga dia bagi tenaga cahaya. Sebab itulah nama dia cahaya matahari. Sebab dia bagi juga tenaga cahaya. Jadi untuk matahari kamu kena hafal. Okay? Selalu masuk dalam objektif, dia akan tanya matahari ada berapa tenaga mereka bagi. So satu adalah tenaga haba, mereka maksudnya dia panaskan kita. Sebab itulah bila kamu berdiri di bawah matahari, kamu akan rasa panas. Sebab ada haba. So ni matahari merupakan sumber tenaga utama dalam alam ini. Okay? So matahari ni bukan sahaja dia bagi tenaga, okay? Dia juga merupakan sumber tenaga utama dalam alam ini. So apa-apa tumbuhan, okay? Apa-apa tumbuhan mereka akan menggunakan cahaya matahari. Okay? Kenapa? Sebab kalau kamu masih ingat, tumbuhan ada proses fotosintesis kan, buat makanan sendiri. So maksudnya tumbuhan dia menggunakan cahaya matahari. So cahaya matahari ni dia cakap untuk membuat makanan sendiri. Proses fotosintesis. Kamu masih hafal. Okay? Dan juga ni manusia dan haiwan mendapat tenaga apabila memakan tumbuhan. Maksudnya apa tu nama dia? Cahaya matahari tu diperolehi melalui proses fotosintesis oleh daun dan dia boleh buat makanan sendiri. Lepas tu manusia pula, haiwan pula makan daun tersebut. Haiwan pun ada tenaga. Lepas tu manusia pula makan lagi haiwan tersebut. So manusia pun ada tenaga. Jadi tenaga makin lama makin berpindah dari satu haiwan ke satu haiwan yang lain ataupun satu organisma yang hidup ke organisma hidup yang lain. Okey, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu dalam WhatsApp, dalam Telegram. So kita ada satu lagi, okay? Kita ada satu lagi sebelum cikgu ada beberapa gambar. So kita ada satu lagi sumber tenaga iaitu angin. So angin ni dapat menggerakkan sesuatu. Okay? Dapat menggerakkan sesuatu. Cuba kalau kamu ambil kertas, kamu cuba letak atas meja, kamu cuba tiup. Keluarkan angin daripada mulut kamu, kertas tu akan bergerak. Itulah maksud dia, angin dapat menggerakkan sesuatu. Okay? Jadi tenaga angin digunakan untuk memutarkan kincir angin dan juga menggerakkan kapal. So maksudnya bila ada angin, kincir angin ni, okay, ada 3 kan dia punya kipas. Kincir angin ni, okay, dia akan berpusing. Dia akan berpusing. Itu maksudnya memutarkan, memusingkan kincir angin dan menggerakkan kapal. Okay, so dia akan menggerakkan kincir angin. So kincir angin digunakan untuk menjana elektrik. So maksudnya bila ada angin, okay, bila ada angin, dia akan pusing-pusingkan kincir angin. Kincir angin ni pula akan menjana elektrik. Okay, akan menjana elektrik. Jadi kalau kamu tengok sini gambar yang cikgu bagi, ini adalah contoh kincir angin. Okay? Maaf, ini adalah contoh kincir angin. Kita ada banyak kincir angin. So kincir angin ni bukannya kita boleh buat dekat mana-mana. Kita mesti buat dekat tempat yang banyak angin. Okay, barulah boleh berfungsi kincir angin. Untuk buat apa? Untuk buat tenaga elektrik. Okay, tadi kita ada cakapkan tentang matahari.
So, matahari adalah sumber tenaga utama dalam alam. Dan manusia dan haiwan akan makan tumbuhan tersebut dan dia akan mendapat tenaga. Okey, jadi cerita dia macam ni. Kita ada matahari, ni adalah sumber utama. So, mereka akan dimakan oleh tumbuhan. Okey, so haiwan pula akan makan. Jadi, kalau kamu tengok ni, merah ni maksudnya tenaga. So, tenaga akan dipindahkan daripada tumbuhan ni ke haiwan ni ataupun haiwan ni. Okey, so bila burung ni pula makan belalang ni, so tenaga matahari pun akan dipindahkan kepada burung. Bila contohnya helang makan burung kecil ni, burung pipit, maksudnya dia yang akan memperolehi tenaga. Okey, dia akan memperolehi tenaga. Dia akan turun daripada tumbuhan ke haiwan yang makan tumbuhan kepada haiwan yang makan haiwan dan seterusnya. Okey, jadi macam cerita tadi kita ada kincir angin. Kan? Kita ada kincir angin. Jadi bila kita ada kincir angin, okey, kita ada kincir angin. Okey, bila kincir angin ni berputar, contohnya. Okey, bila kincir angin ni berputar, okay, contohnya bila kincir angin ni berputar disebabkan oleh angin. Okay, bila mereka berputar disebabkan oleh angin, benda ni boleh menjana tenaga elektrik. Kita macam tunjuk sini gambar dia pusing. So bila berpusing, okay, bila berpusing ni akan memutarkan kita punya dynamo ataupun kita punya turbin. Jadi, bila benda ni berpusing, dia akan bagi sini. Kamu nampak? Dia akan bagi tenaga elektrik kepada rumah-rumah. Okay, contohnya lah. Jadi, itu adalah kegunaan kincir angin. Dia bukannya kita buat just jadi perhiasan, kan? Tidak. So, bila dia berpusing, ada angin yang banyak berpusing, dia akan menghasilkan tenaga elektrik untuk rumah-rumah, untuk rumah-rumah yang menggunakan perkhidmatan tenaga elektrik melalui ini. Okey, jadi kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu. Jadi kita akan tengok lagi yang seterusnya, ombak dan juga air. Nanti cikgu akan sambungkan dekat video seterusnya seperti kita tengok terlalu panjang. Okey, so kita akan sambung pula dengan ombak. So, ombak, kalau kamu pernah nampak ombak wave, okay, ombak bergerak di lautan menghasilkan tenaga yang besar. Jadi, ombak dia akan besar, dia akan lalu. So, setiap kali ada ombak ni, dia akan menghasilkan tenaga yang besar. Okay? So, dia akan menghasilkan tenaga yang besar. Setiap kali ada ombak ni, dia akan menghasilkan tenaga yang besar. Okay, ombak boleh digunakan untuk menggerakkan turbin dalam laut bagi menjadi elektrik. So, maksudnya di ada satu tempat okay, yang menggunakan tenaga ombak ni, mereka akan ada letak turbin. Dia letak turbin di dalam laut supaya bila ada ombak lalu, turbin itu akan bergerak. Bila turbin itu bergerak, manusia yang lain, orang lain akan mendapat sumber tenaga elektrik. Okay, so maksudnya bila ombak ni lalu banyak-banyak, mereka akan mendapat sumber tenaga elektrik. Okay, nanti yang pasal turbin ni dalam laut, cikgu ada gambar, jadi lagi jelas nanti. So, kita akan tengok pula tentang air. Okay, kita akan tengok pula tentang air. So, air ni dia mengalir, okay, air mengalir dapat menggerakkan sesuatu. So, bila dia benda ni mengalir, contohnya ni adalah air laut, contohnya. Air laut, contohnya lah. Okay. Lepas tu kita buat satu empangan air dekat bawah ni. So, ni contohnya adalah dekat laut. So, kita akan buat satu empangan air. So, bila air lalu, dapatlah menggerakkan ataupun memutarkan turbin. So, dalam ni ada turbin. Dan bila turbin itu bergerak, dapatlah kita jana tenaga elektrik. Jadi kamu kena hafal semua ni.
Okey, kamu kena hafal semua ni sebab nanti mungkin bukan mungkin, sebab nanti kebanyakan soalan macam ni akan keluar dalam objektif. Jika saya yang jawab, jika kamu ada apa soalan, kamu boleh sentiasa tanya. Okey, jadi seperti biasa, cikgu ada gambar. Jadi yang pertama tadi kan, cikgu cakap pasal ombak. Okey, jadi cikgu cakap pasal ombak. So, ni adalah ombak. Satu adalah ombak. Jadi tenaga yang terhasil daripada ombak, okey, tenaga yang hasil daripada ombak ni adalah besar. Kalau kamu tengok pun ombak semua besar-besar. Jadi tenaga yang akan keluar dihasilkan adalah bentuk tenaga yang sangat besar. Okey, jadi contohnya kalau sini ada ombak lalu ni dia punya turbin akan tergerak. Okey, kalau kamu tengok bawah ni adalah kamu punya turbin. Okey, so bila ada ombak lalu, contohnya ombak lalu kipas ni, okey, jadi turbin tu pun akan berputar. Kalau kamu tengok sini, okey, bila ada ombak saja lalu sini, yang dekat sini akan berputar dan berputar. Okey, so bila ada ombak lalu sini, turbin dekat dalam dasar laut tu akan sentiasa berputar dan berputar. Okey, jadi kita tengok pula sumber tenaga melalui air. Yang ni tadi ombak kan? So kita tengok pula sumber tenaga melalui air. Apa maksud dia adalah contohnya kamu buat satu empangan. Empangan air, okey, dia kan air kan? Satu empangan air. So empangan air contohnya ni kamu punya laut. Okey, laut. So bila laut tu lalu, air daripada laut tu lalu ke bawah, okey, dia adalah sangat besar tenaga dia. So tenaga tu boleh digunakan untuk pusingkan turbin juga. Okay, dengan pusingkan turbin, bila dipusingkan turbin, terjanalah kuasa elektrik. Kalau kamu tengok sini, okay, macam cikgu tadi sini, kita ada empangan. Okay, so bila air dia mengalir ke luar macam ni, maksudnya air dia mengalir ke bawah, dia akan ada turbin. So turbin ni lah yang akan berputar. Dia akan putar. Keluarlah kamu punya transformer line, okay, generator. Okay, bila dia sudah berputar, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, so bila ada air daripada laut lalu, okay, kamu akan ingat pulih tentang ni. So, macam mana mereka bagi tenaga adalah bila ombak ni lalu sini, okey, air, empangan air di dalam, okey, dia akan pusingkan turbin. Dia akan pusingkan kamu punya turbin. Minta maaf. Dia akan pusingkan kamu punya turbin. So, ni adalah empangan air kita yang ni, okey. Jadi bila air keluar, gitu. So dia akan pusingkan kita punya turbin. So bila pusingkan kita punya turbin, maksudnya kita dapatlah sumber tenaga elektrik. Okey. So semua hampir sama menggunakan turbin. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu mau tanya cikgu, kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp, dalam personal pun boleh. Okay, jadi kita akan sambung pula nanti dengan video yang seterusnya. Okay, sama juga, tajuk yang sama, sumber tenaga, tapi cikgu akan terangkan lagi yang 4. Okay, jadi kita akan bertemu di video yang seterusnya.